Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa melontarkan idea yang begitu bernas. Sidang penonton yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Forum 1 Malaysia. Ahli panel dan sidang penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis ilmu pada hari ini. Saya, Ahmad Syazwan bin Nurdin, akan bersama-sama warga penonton sekalian untuk mempengerusikan forum perdana ilmu kita pada hari ini. Penonton yang dihormati, sebelum tirai forum diskusi dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, molek kiranya jika kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita yang segak lagi tampan bergaya pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudara Arif Iskandar Shah, merupakan ahli panel kita yang pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Amir Fakhru Razi, nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya. Dan kita juga mempunyai ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Aidil Faiz. Saudara Aidil Faiz kelihatan kacak bergaya. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada topik forum kita, iaitu sejarah pencapaian dan jatuhnya kerajaan zaman Abbasiyah. Sidang penonton yang dihormati, sidang penonton ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum perdana ilmu kita pada hari ini dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Jadi soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Arif Iskandar Shah, adalah bagaimana zaman Abbasiyah mula terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator kita, saudara Ahmad Syazwan yang tampan bergaya. Seterusnya kepada rakan-rakan panel saya, Muhammad Amir dan Aidil Faiz yang segak bergaya pada hari ini. Seterusnya kepada para penonton yang sudi untuk menonton forum kami pada hari ini. Sudi saya untuk menjawab persoalan tuan moderator kita yang berkaitan bagaimana terbentuknya kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang dibina oleh keturunan Khalifah Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah diasas oleh Abu Ja'far Al-Mansur, dan nama pemerintahan ini merupakan nama sempena Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Kerajaan ini merupakan empayar kedua Islam selepas kerajaan Bani Umayyah. Baiklah, keturunan Khalifah Abbasiyah datang dari Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan salah seorang daripada bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, mereka merasakan diri mereka layak untuk menjadi khalifah, memandangkan salah silah keturunan mereka itu. Bani Umayyah pula ialah salah satu daripada golongan kaum Quraisy yang berlainan daripada keturunan Nabi. Pada awal Oktober 749 Masihi, tentera pemberontak Abu al-Abbas As-Saffah memasuki Kufah
iaitu sebuah pusat Muslim utama di Iraq Selatan, untuk menghapuskan saingan Bani Umayyah, Khalifah Marwan kedua pada ketika itu, yang berjaya dikalahkan pada Februari 750 Masihi pada pertempuran di Sungai Zab di utara Baghdad. Marwan II melarikan diri ke Damsyik dan akhirnya dapat dibunuh dalam perjalanannya di Mesir pada bulan Ogos. Jadi itulah sedikit pembentukan awal kerajaan ini. Sekian, terima kasih. Sidang penonton, terima kasih kepada saudara ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Arif Iskandar Shah. Benar kata saudara bahawa zaman Abbasiyah mula terbentuk selepas jatuhnya zaman Muawiyah. Jadi saya ingin bertanyakan sedikit pendapat kepada saudara Amir Fakhur Razi tentang apa yang telah dihujahkan oleh saudara ahli panel kita yang pertama sebentar tadi. Terima kasih kepada saudara moderator kita, saudara Arif serta saudara Aidin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi pada malam ini kita dapat berkongsi idea kita berkenaan dengan sejarah kerajaan Abbasiyah. Saya bersetuju tentang pendapat yang dihujahkan oleh saudara Arif tentang bagaimana pembentukan kerajaan Abbasiyah dibentuk daripada awalnya sehingga dirinya sebuah kerajaan yang teguh yang menjadi sejarah sehingga diingat pada hari ini. Hal ini kerana pada zaman Umayyah juga terdapat beberapa kepincangan dan juga terdapat beberapa perselisihan faham antara Bani Arab dan juga Bani bukan Arab. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Amir Fakhur Razi, tentang siapakah tokoh-tokoh Islam yang banyak memberi sumbangan terhadap dunia sehingga sumbangan tersebut diguna pakai hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita di atas soalan yang diajukan tentang ketokohan sumbangan yang diberikan kepada globalisasi dunia pada hari ini. Seperti mana yang kita ketahui, terdapat beberapa cendekiawan Islam yang terkenal dan masyhur sekali pada hari ini. Seperti mana yang kita boleh kenal ialah Ibnu Haytham, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan juga yang paling masyhur sekali adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Seperti tokoh Ar-Razi, atau nama sebenarnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Al-Razi, atau dikenali sebagai Rezes di dunia barat, telah memberi beberapa sumbangan yang besar kepada dunia. Antaranya ialah Kitab Al-Asrar yang membincangkan mengenai teknik pengendalian zat, kimia dan manfaatnya. Dan terdapat juga beberapa sumbangan yang diberikan oleh beliau. Antaranya juga ialah Liber Experimentorium yang membahaskan tentang pembahagian zat ke dalam haiwan, tumbuhan dan mineral yang menjadi bahan organik dan bahan bukan organik. Jadi Abu Bakar Muhammad Al-Razi ini lahir pada tahun 864 sehingga tahun 930 di Tehran. Beliau merupakan seorang tokoh yang minat kepada muzik, namun beliau juga minat kepada bidang kimia. Dan oleh disebabkan beliau terlalu taksub dan juga terlalu minat terhadap bidang kimia, mata beliau hampir buta, dan oleh disebabkan itu beliau beralih kepada bidang perubatan. Namun pada masa yang singkat, beliau telah menubuhkan sebuah hospital kepada rakyat Ray Tehran, dan beliau telah menyumbang beberapa sumbangan kepada ilmu perubatan pada hari ini.
Jadi saya sekali lagi ingin memberikan peluang kepada saudara Amir Fakhur Razi untuk memberikan pencerahan lebih mendalam tentang cendekiawan Islam yang pernah hidup pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan peluang kepada saya sekali lagi untuk memberikan pencerahan tentang ketokohan cendekiawan Islam yang pernah hidup pada kerajaan Bani Abbasiyah. Seperti mana yang kita ketahui, pada zaman Abbasiyah telah berlaku peningkatan dalam pelbagai sektor penting yang banyak memberi manfaat kepada globalisasi dunia pada hari ini. Hal ini kerana ketekunan yang ditunjukkan oleh cendekiawan Islam dalam mengembangkan idea dalam usaha meningkatkan intelektual umat Islam pada ketika itu. Hal ini selanjutnya menerangkan bagaimana ilmu-ilmu pada zaman sekarang dipraktikkan atau diguna pakai, iaitu dengan mewarisi kitab-kitab yang ditulis atau dikarya oleh cendekiawan Islam yang pernah hidup pada kerajaan Bani Abbasiyah misalnya. Hal ini juga berlaku kerana terdapat pemerintah Islam yang bijak, warak dan berpengetahuan tinggi dalam menguruskan kerajaan Islam pada zaman Abbasiyah. Antaranya ialah Khalifah Harun al-Rashid yang mendorong pedagang-pedagang luar untuk berlabuh di pelabuhan Habsyah pada ketika itu. Jadi baginda telah menubuhkan sebuah pasukan tentera laut khas untuk mengiringi atau untuk menjaga keselamatan para pedagang di perairan laut Habsyah. Dari aspek sosial juga, Khalifah Harun al-Rashid telah menekankan kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan kerana pendidikan asas kepada kemajuan dan pembangunan, dan juga pendidikan pada ketika itu adalah penting untuk setiap umat Islam bagi memajukan lagi intelektual mereka pada ketika itu. Selain itu, bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kepada rakyat, pusat-pusat pendidikan telah didirikan seperti Baitul Hikmah, iaitu fungsi Baitul Hikmah adalah sebagai pusat pendidikan, pusat para tokoh cendekiawan berkumpul atau bermusyawarah, dan juga tempat penterjemahan kitab-kitab asing dalam bahasa Arab. Selanjutnya, beliau telah menggunakan wang sakunya sendiri di samping peruntukan khas kerajaan, iaitu selepas digunakan peruntukan kerajaan dalam mendirikan Baitul Hikmah, dan terdapat beberapa kos yang tinggi dalam mendirikan beberapa sektor pendidikan pada ketika itu. Jadi Khalifah Harun al-Rashid telah menggunakan wang sakunya sebagai pendorong utama dalam memajukan sistem pendidikan pada kerajaan Bani Abbasiyah. Demi memudahkan aktiviti rakyat dan perkembangan agama Islam, beliau telah menumpukan terhadap pembinaan masjid di sekitar kota Baghdad ketika itu. Dan bagi menjaga kesihatan rakyat juga, pusat perubatan telah dibina seperti hospital, manakala rumah kebajikan dibina untuk rakyat yang kurang bernasib baik. Dari segi ekonomi, Khalifah Harun al-Rashid telah menekankan beberapa kemajuan dalam bidang pertanian dan juga perdagangan, kerana kedua-dua aktiviti tersebut adalah penting dalam sektor ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah. Beliau juga telah membahagikan tanah kerajaan dan rampasan perang kepada tentera yang telah bersara serta orang miskin yang untuk diusahakan dengan kegiatan percuma. Dan oleh itu juga, Khalifah Harun al-Rashid telah menyusun semula ketenteraan dalam menjaga keselamatan negeri pada ketika itu. Jadi begitulah perkongsian saya kepada forum kita pada hari ini. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih atas penjelasan yang cukup padat daripada saudara ahli panel kedua.
Saudara Muhammad Amir Fakhur Razi berhubung tokoh-tokoh Islam yang menjadi contoh ikutan kepada kita semua pada zaman selepas zaman Abbasiyah sehingga zaman ini. Saya sangat bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua sebentar tadi bahawa tokoh Islam ramai tokoh Islam yang banyak memberi sumbangan kepada dunia. Siapalah kita untuk menafikan betapa hebatnya tokoh-tokoh Islam kita pada zaman Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu, falsafah ekonomi dan lain-lain. 1, 2, 3. Terima kasih atas penjelasan yang cukup padat daripada saudara ahli panel kita yang kedua, saudara Amir Fakhur Razi. Berhubung tokoh-tokoh Islam yang menjadi contoh ikutan kepada kita semua pada zaman selepas zaman Abbasiyah sehingga zaman kini. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Siapalah kita yang dapat menafikan betapa hebatnya doktor pada zaman tersebut dalam mengembangkan ilmu, falsafah ekonomi dan lain-lain. Soalan yang seterusnya yang saya akan ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga adalah berkaitan tentang bagaimana sistem pertahanan yang unggul dapat dibentuk pada zaman Abbasiyah. Berikan penjelasan saudara Aidil. Sebenarnya banyak pembaruan yang telah dilakukan oleh kerajaan Abbasiyah bagi mewujudkan suasana aman dan tentera. Antaranya, mereka telah membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab, contohnya orang Parsi dan orang Turki. Kedua, mereka telah banyak mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan. Antara struktur organisasi ketenteraan di kerajaan Abbasiyah ialah Dewan Al-Jundi, merupakan kementerian. Antaranya Dewan Al-Jundi yang merupakan Kementerian Pertahanan. Dia sebenarnya bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pertahanan negara. Fungsinya mereka merekod daftar lengkap tentera darat dan laut dan gaji imbuhan, pangkat dan sebagainya. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga terbagi kepada 8 bahagian, iaitu Majlis Al-Takri yang merupakan bahagian kewangan. Yang kedua, Majlis Al-Mukabalah. Yang kedua, Majlis Al-Mukabalah yang merupakan bahagian latihan. Yang ketiga, Al-Masahun merupakan bahagian peninjau. Yang keempat, Dewan Al-Tasnif yang merupakan bahagian pengurusan sumber manusia. Yang kelima, Dewan Al-Ard merupakan depot simpanan. Yang keenam, Al-Jawasis yang merupakan bahagian perisikan. Bahagian perisikan ini dia akan mengintip kekuatan dan kedudukan musuh serta tahap kesetiaan tentera Islam. Yang keberapa? Yang ketujuh, Daerah Al-Muhad. Yang ketujuh, Al-Muhandisi. Yang ketujuh, Daerah Al-Muhandisi yang merupakan bahagian kejuruteraan. Yang terakhir ialah Al-Bahriyah yang merupakan bahagian tentera laut yang bertanggungjawab dalam mengawasi perairan kerajaan Abbasiyah serta kerja-kerja pembinaan kapal perang dan penyusunan angkatan tentera laut. Antara fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan negara ialah tugas utama dia ialah mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan luar. Yang kedua, menentang musuh-musuh negara. Yang ketiga, menghadapi sebarang keadaan darurat. Bagi untuk tugas bantuan pula ialah
membantu pihak polis dan pihak berkuasa awam dalam memelihara ketenteraman awam dan operasi anti keganasan. Yang kedua, ia membantu pihak berkuasa awam dalam bantuan malapetaka dan pembangunan negara. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Aidil Faiz, yang telah mengupas tentang kejayaan dalam pembentukan sistem pertahanan pada zaman Abbasiyah. Seperti yang kita tahu bahawa sistem pertahanan merupakan sistem yang agak dikira wajib dalam sesebuah kerajaan, kerana sistem pertahanan merupakan sistem yang dapat memelihara ketenteraman sesebuah kerajaan. Jadi sistem pertahanan ini juga mampu mengelakkan daripada sesebuah kerajaan itu mendapat ancaman sama ada dari dalam negara maupun di luar negara. Seterusnya, sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel membuat sedikit rumusan perbincangan kita pada hari ini tentang zaman Abbasiyah. Seterusnya, saya ingin memberikan peluang kepada ahli panel kita yang pertama, Saudara Arif Iskandar Shah, tentang sedikit buah fikiran dan sedikit rumusan tentang topik perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Saudara Ahmad Syazwan, kerana memberi peluang bagi saya untuk menambah idea saya dan seterusnya memberi sedikit rumusan. Baiklah, saya ingin, sebelum saya memberi rumusan, saya ingin menceritakan berkaitan pemerintah pertama Kerajaan Bani Abbasiyah. Seperti yang saya katakan tadi, kita pernah saya ada menyebut nama Abu Al-Abbas As-Saffah. Beliau merupakan pemerintah Kerajaan Bani Abbasiyah yang pertama. Nama penuh beliau ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dan beliau mendapat gelaran Abu Abbas As-Saffah, iaitu dalam bahasa Melayunya penumpah darah. Beliau dilahirkan pada tahun 104 Hijrah di Humaimah. Beliau dilantik sebagai khalifah pertama pada 13 Rabiul Awal 132 Hijrah bersamaan 750 Masihi. Beliau tempoh pemerintahan beliau selama 4 tahun 9 bulan. Baiklah, sebagai khalifah pertama selepas kejatuhan Bani Umayyah, beliau segera menyatukan pemerintahannya dan menentukan orientasinya. Untuk itu, dia tidak teragak-agak untuk mengambil jalan keganasan, walaupun dalam banyak cara dia juga menunjukkan sikap sopan dan kemurahan hati. Gelaran As-Saffah lebih banyak digunakan dalam konteks sikapnya yang keras terhadap lawan politiknya, sikap kehidupannya yang sederhana, dan kecenderungannya untuk sains dan juga direkodkan dalam sejarah. Budi baiknya dilihat ketika beliau memberi pengampunan kepada keluarga Umayyah, rejim yang ditumbangkannya, selepas mereka bebas bergerak di mana sahaja. Riwayat lain ada menyebut bahawa gelaran As-Saffah itu diberi oleh orang-orang kerana beliau terkenal dengan sifat yang tidak mengenal belas kasihan terhadap Bani Umayyah. Baiklah, berikut merupakan sumbangan Abu Abbas As-Saffah. Pertama,
beliau telah mengadakan rumah-rumah api untuk panduan musafir. Kedua, beliau memperbarui jalan dan meletakkan batu tanda jarak di antara Mekah dengan Kufah mengikut kiraan batu Hashimi. Ketiga, beliau telah memperkukuhkan angkatan tentera untuk mempertahankan ancaman musuh, terutama dari Rom. Dan terakhir, beliau juga telah membuka bandar baru di Iraq yang dinamakan Bandar Hashimiyah. Akhirnya beliau telah wafat akibat cacar pada tahun 754 Masihi, 10 Jun bersamaan. Beliau telah wafat akibat cacar pada tahun 745 Masihi. Beliau hanya sempat memerintah kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah selama 4 tahun selepas mengambil gelaran khalifah, dan beliau telah melantik abangnya Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pemerintah selepasnya. Sebagai rumusan, kita dapat melihat bahawa Abu Al-Abbas As-Saffah merupakan seorang yang tegas dan tidak memberi belas kasihan kepada musuhnya. Akan tetapi beliau di selubuk hatinya terdapat sifat sopan dan belas kasihan yang menjalankan tugas beliau untuk memudahkan kehidupan masyarakat beliau. Sekian, terima kasih. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung bicara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel kita yang sungguh bersemangat dan beriltizam dalam melontarkan ideanya. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang ketamadunan Islam pada zaman Abbasiyah yang menggemparkan dunia. Terima kasih juga kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu ketamadunan Islam ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu agama Islam, selanjutnya membantu meletakkan agama Islam di persada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua penonton yang dihormati. Sidang penonton yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton yang sudi mendengar forum perdana ilmu kita pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.